السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kerana pada malam ini, minggu yang keempat, kita di dalam minggu yang keempat, ketiga, yang merupakan giliran di masjid ini kita dapat hadir. Sebelum kita nak sambung apa yang telah kita bincangkan dalam kuliah lepas, suka untuk saya mengingatkan tuan-tuan dan diri saya juga bahawa beberapa hari sahaja lagi kita akan bertemu dengan 10 Muharram, yang mana kalau kita tengok pada takwimnya, dia jatuh pada hari Jumaat. Dan seperti mana yang semua kita maklum, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lain-lainnya juga, kita disunatkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yang dikenali dengan istilah namanya puasa Ashura. Ashura itu ialah merujuk kepada 10 Muharram, tanggal hari yang ke-10, yang mana ia akan jatuh pada hari Jumaat ni. Hari ni Isnin. Kita ada Selasa, Rabu dan Khamis. Jumaat, tuan-tuan disunatkan berpuasa. Kelebihannya, saya ulang sekali lagi, Nabi SAW menyebut, sesiapa di antara kamu yang berpuasa pada hari tersebut, pada hari yang ke-10 Muharram, Allah akan mengampunkan setahun dosa yang lalu. Maknanya setahun yang lepas tu, sepanjang tahun itu kita melakukan dosa, diampunkan oleh Allah disebabkan oleh kita berpuasa pada 10 Muharram. Walau bagaimanapun tuan-tuan, oleh kerana dia jatuh pada hari Jumaat, ada sedikit perbincangan di kalangan para ulama. Di sana ada hadis larangan berpuasa pada hari Jumaat. Saya sebut ini untuk nak memberikan pencerahan awal, di mana Nabi SAW masuk bertemu dengan salah seorang daripada isterinya pada hari Jumaat dalam keadaan dia sedang berpuasa. Lalu Nabi SAW bertanya,
adakah sehari yang sebelum, maknanya kemarin, Khamis, dia berpuasa? Lalu dijawab, tak, dia tak berpuasa. Adakah esok, Sabtu, dia ada niat nak berpuasa? Dia kata tak. Jadi dia mengkhususkan hanya hari Jumaat. Nabi suruh dia berbuka. Ada juga dalil-dalil yang lain yang menyatakan larangan kita mentakhsiskan, mengkhususkan, tanpa kita berpuasa sehari sebelum atau sehari selepas, untuk kita berpuasa semata-mata hari Jumaat. Kerana hari Jumaat ini di sisi umat Islam ialah hari raya. Maka kita dilarang berpuasa khas, tak ada sebab, tak tentu pasal, kita pergi puasa, duk tak duk hari Jumaat. Nabi suruh isteri dia buka. Ada hadis, Nabi kata kalau tak ada apa pun kena makan. Tak boleh puasa semata-mata hari Jumaat. Datang juga dalam hadis yang lain, Nabi kata la takhtassu, jangan kamu mengkhususkan hari Jumaat pada malamnya dengan apa-apa amalan khas. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jangan mengkhususkan, jangan menetapkan apa-apa amalan pada malam Jumaat. Tak boleh. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebut tentang larangan mengkhususkan salat sunat raghaib. Bisa dengar? Semayang 12 rakaat pada Jumaat yang pertama di dalam bulan Rejab. An-Nawawi kata tak boleh kita menetapkan perkara tersebut. Hadis tu, salat raghaib tu hadis palsu. Salat tu bid'ah. Tak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi tak pernah semayang sunat raghaib ni. An-Nawawi kata hadis ni larang, tak boleh tetapkan apa-apa amalan pada malam Jumaat dan tidak boleh berpuasa pada keesokannya khusus. Kemudian panjanglah perbincangan di kalangan para fuqaha. Secara mudah untuk kita nak fahamnya, larangan itu merujuk kepada puasa yang tidak bersebab. Larangan yang merujuk kepada puasa umum. Maknanya tak ada sebab, tiba-tiba pasal apa ni? Saja nak puasa. Pergi puasa hari apa? Hari Jumaat. Yang ni yang tak boleh. Adapun berpuasa pada hari Jumaat bersebab, bukan kerana kita yang pilih, luar daripada pilihan atau kawalan kita. Kan? Mana kita nak tahu jatuh 10 Muharram hari Jumaat. Dan pernah juga berlaku jatuhnya hari Arafah 9 Zulhijjah hari Jumaat. Jadi kalaulah kejadian ini, kebetulan ini, keadaan ini seperti yang kita akan jumpa hari Jumaat nanti, boleh atau tidak tuan-tuan berpuasa hanya pada hari Jumaat? Jawapannya boleh, kerana ia bersebab. Okey? Kemudian tuan-tuan, walau bagaimanapun, oleh kerana yang kita nak puasa ini namanya Ashura, yang ada kaitan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam, yang mana perbuatan berpuasa pada 10 Muharram ini juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi timbul lagi satu isu, iaitu apa dia? Nabi mengarahkan supaya kita berpuasa pada 9 hari bulan, digandingkan dengan 10. Jadi tuan-tuan puasa Khamis, tuan-tuan dapat apa?
Dapat apa Khamis? Dapat puasa sunat Khamis. Tuan-tuan, puasa 9 hari bulan Muharram Tasu'a tu kebetulan dia hari Khamis. Tuan-tuan dapatlah sunat Khamis. Hari Jumaat tuan-tuan puasa Asyura, dapat penghapusan, pengampunan setahun dosa. Kalau tuan-tuan rajin buat sebelah. Sebab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia tuan-tuan boleh pilih lah 9 dengan 10 atau 10 saja, atau 9, 10 dan 11. Tapi jangan silap, 9 puasa, 10 tak. Yang ni kalut kan? Jadi tuan-tuan ada 3 pilihan. Semata-mata hari yang ke-10 Asyura, atau tuan-tuan nak kembang 9 dengan 10, atau tuan-tuan nak tambah 11. Ketiga-tiganya ini menepati sunnah. Ada kelebihannya. Kemudian tuan-tuan dah alang-alang 9, 10, 11. Lajaklah. Lajak apa? 13, 14, 15. Hari apa? Hari putih. Apatah lagi kita berada di dalam bulan Allah. So tuan-tuan kena mula Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, jumpa tu Khamis tu. Boleh? Takat mana boleh lah. Tak boleh nak buat macam mana. Jangan paksa pula. Saat ni meninggal setengah kan. Nak gagah puasa kan. Tapi kalau tak boleh buat semua, 10 make sure jangan tinggal. Boleh. Pada 10 Muharram, sikit lagi. Pada 10 Muharram kita akan jumpa 3 keadaan atau 3 keadaan lah. Kita akan nampak 3 situasi 10 Muharram. Nombor 1 apa dia? Ahli sunnah. 10 Muharram ni dia ada 3 pok ataupun 3 geng. 3 keadaan. Nombor 1, ahli sunnah. 10 Muharram ahli sunnah buat apa? Puasa lah. Jadi orang yang berpuasa pada 10 Muharram, mereka yang mengikuti sunnah. Situasi yang kedua, pada 10 Muharram ahli sunnah puasa. Satu lagi, pada 10 Muharram golongan Syiah akan menyambut Taib Pusam. Jangan kata apa? India ada Taib Pusam. Kita pun ada Taib Pusam tak? Geng Syiah. Jadi tuan-tuan akan tengok pada 10 Muharram geng-geng Syiah ni buat apa? Mereka akan pukul badan. Yang ni yang dinamakan dengan Hari Karbala. Kerana pada 10 Muharram ini berlakunya pembunuhan Husain, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka golongan Syiah akan menyambutlah 10 Muharram ni dengan memukul badan mereka, dengan menyeksa badan mereka, yang tuan-tuan akan tengok mereka belarak, pukul badan dan sebagainya. Itu pada 10 Muharram. Dan yang ketiga ni yang geng adat-adat biasalah orang-orang tradisi ni kan. Iaitu pada 10 Muharram ada orang puasa, ada orang pukul badan Syiah, dan yang ketiga golongan yang kucai
bubuk. Pun pada 10 Muharram. Jadi kita akan nampak 3 keadaan tu. Saya kata 3 keadaan tu. Kan? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan hadirin mukminin, kita semua ahli sunnati wal jamaah yang mana berkemampuan, yang sehat, yang diberikan peluang, yang diberikan rezeki, tanda di kalender, ingatkan ahli keluarga, hari Jumaat ini kita beramai-ramai menghidupkan sunnah berpuasa pada 10 Muharram. Dan masjid-masjid yang berkemampuan, yang ada duit, yang ada ruang dan peluang, boleh menganjurkan buka majlis iftar jama'i. Iftar jama'i, berbuka puasa secara berjamaah. Ni jawatan kuasa boleh menghidupkan, masukkan dalam salah satu program masjid, buat berbuka puasa, kan? Hari Khamis tu boleh announce, bagi tahu, kan? Buka puasa, ajak anak-anak jamaah hari Jumaat beramai-ramai berbuka puasa. Dan tuan-tuan yang ada rezeki lebih, yang ada duit lebih, boleh cari mana-mana masjid yang nak buat berbuka puasa. Sama ada tuan-tuan hantar makanan ke, hantar buah ke. Sekarang ni musim buah. Hantar duit ke, tumpang sama. Buat kebaikan pada 10 Muharram. Bila lagi nak buat? Mengaji, duduk dia idat mat tiap-tiap malam mengaji. Amal tak pun. Kan? Bagi tahu dekat masjid, cari masjid mana. Kalau masjid qaryah dia tak buat, tanya masjid mana yang ada anjurkan. Bagi duit 50 ke 100 ke, hantar nasi ke, hantar kuih ke, buat agak-agak ke, kan? Ini salah satu daripada sunnah. Dan kita bawa anak-anak kita mari berbuka puasa hari Jumaat, esok cuti, bawa anak-anak kita main masjid. Kalau mereka larat, suruh mereka puasa. Tapi saya ingat mampu kot. Pasal hari tu pun kita sekolah dalam keadaan berpuasa, kan? Ajak anak-anak kita supaya mereka berpuasa dan mari ramai-ramai berbuka puasa, salat berjamaah di masjid. Ini satu sunnah yang besar yang kita hidupkan di dalam masyarakat kita. Sudah sampai masanya kita menjadikan berpuasa pada 10 Muharram ini budaya, dan berbuka puasa di masjid-masjid ni sebagai satu tradisi yang baik, yang patut diamalkan. Kan? Esok 11 Muharram, kalau tuan-tuan nak kucai bubuk, masjid nak buat kucai bubuk, nak eratkan silaturahim, bolehlah juga, tak ada masalah, kan? Tak masuk neraka kerana kucai bubuk, kan? Boleh. Hadirin mukminin. Baik, kita sambung perbincangan kita pada malam ini dalam masa yang ada, insya-Allah. Pada kuliah yang lepas, kita telah menyebut tentang kelebihan Nabi, iaitu baginda seorang yang jawami'ul kalim, sangat sedikit bicaranya. Nabi ialah orang yang paling kurang bercakap. Tetapi baginda apabila bercakap, perkataannya, ucapannya sangat memberikan manfaat. Sebab itu saya membuat kesimpulan, saya bagi tahu kepada tuan-tuan, kadang-kadang manusia tak perlu untuk bercakap banyak, tetapi 1-2 perkataan yang keluar daripada mulut dia itu memberikan manfaat kepada orang ramai. Dia ni orang yang pendiam, orang yang tak banyak bercakap, tapi bila dia bercakap, percakapan dia bermanfaat, perkataan dia elok, ucapan dia menarik. Ini antara sunnah lah, kan? Sebab itu Nabi SAW sangat menekankan soal bicara ni, soal ucapan ni. Kan kita sebut kerana mulut badan binasa, terlajak perahu boleh diundur, terlanjur kata buruk, kan, padahnya. Ini semua menggambarkan sangat bahaya kata-kata ni. Nabi kata tidak ada anggota yang paling banyak menyebabkan manusia tercampak ke dalam neraka kecuali anggota mulut dan anggota kemaluan. Yang paling banyak menjadi punca manusia dimasukkan ke dalam neraka bukan kerana tangan, kaki, telinga, mata,
tetapi kerana mulut dan kerana kemaluan. Jadi hadirin mukminin, pada malam ini saya nak kongsi satu hadis yang saya rasa penting juga untuk saya dan tuan-tuan untuk kita jadikan pedoman. Apa dia tuan-tuan? Iaitu Nabi menyebut di dalam satu hadis yang kerap kita dengar, yang selalu kita baca, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di antara tanda min husnil islamil mar'i, jika nak dilihat, jika kamu nak tengok baiknya Islam seseorang itu, tarkuhu ma la ya'ni, dia akan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Hadis ni pendek, ringkas. Hadis ni juga tengok Nabi cakap tak banyak. Nabi kata baiknya seseorang itu, sempurnanya Islam dia, eloknya Islam dia, agama dia, iman dia, akhlak dia, dia tidak akan buat sama ada cakap ataupun apa-apa yang berbentuk lara, yang berbentuk sia-sia, ma la ya'ni, yang tak ada manfaat. Salah satu daripada ujian tuan-tuan dalam kehidupan kita ni, sekejap saya akan bawa contoh, hatta Nabi sebut dalam soal makan pun, kalau dia betul-betul bagus, dia akan makan macam mana orang beriman makan. Orang beriman makan macam mana? Nabi kata orang beriman makan, bisa dengar hadis tu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita tidak makan ni. Semayang 5 kali, makan 6. Sarapan 7.30. Lepas sarapan minum, jangan lupa pergi kursus 3 hari 2 malam peladang di Langkawi. Kursus 3 hari 2 malam nelayan di Candik Kura. Ingat tak? Kita pergi dulu 3 hari 2 malam. Pukul 7 sarapan, pukul 10 minum pagi, tengah hari minum petang, makan malam. Nak lenok, selapis lagi, baru jerak. Siapa? 6 kali, mayang pun 5. Tu mau kalau dengan kerusuh lah, oh syok dah. Kerusuh 3 hari tu, makan yang lebih. Kan? Mayang boleh jamak, mayang jadi 3. Ada orang pergi Langkawi. Dia tanya boleh jamak pergi Langkawi. Kan? Saya tak tahulah, tapi isu masafah, isu jarak ni khilaf di kalangan para fuqaha lah. Tapi dia tak ada dalil yang jelas tentang jarak ni. So tuan-tuan duk kalau polis kan pergi Langkawi, kalau ikut jarak 2 marhalah tak lepas. Perlis ke Langkawi tidak mencecah 2 marhalah. Yang ni tidak sampai 98 km ataupun 90 lebih kilometer, tak sampai. Di atas qaul itu tak boleh jamak lah. Tapi kalau kita berpegang kepada qaul yang tidak menetapkan jarak, dia balik kepada uruf yang melihat kepada perjalanan itu dianggap jauh, maka dibenarkan untuk dia jamak, dia dikira sebagai musafir, maka dia boleh jamak. Jadi benda ni ialah perbezaan pendapat di dalam isu menetapkan jarak. Bukan benda besar. Siapa yang tak mau jamak kerana dia kata tak cukup marhalah, di atas pandangan sebahagian mazhab. Siapa yang kata bagi aku ini satu perjalanan yang telah mencapai satu jarak yang jauh, dianggap musafir, dia boleh jamak juga, tidak ada masalah. Kedua-duanya adalah pendapat ahli sunnah. Cuma mereka berbeza tentang jarak tu. Kan? Itu belum cerita hari lagi, tapi panjang lah. Tapi tak ada masalah.
Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan, bila kita musafir, kita boleh jamakkan salat, qasarkan salat. Ada banyak masa lagi. Tuan-tuan hadirin mukminin, di kalangan sahabat Nabi, mereka sebut satu perkataan yang menarik. Tanda Allah Azza wa Jal mencabut keberkatan daripada umur seseorang. Kita nak tengok satu orang tu umur dia tak berkat, dia disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Sesiapa yang Allah sibukkan dia, Allah jadikan hidup dia kalut dengan perkara-perkara yang tak bermanfaat, ketahuilah bahawa telah dicabut keberkatan daripada umur dia. Sebab itu kita nak tahu masa kita berkat ataupun tidak, umur kita berkat ataupun tidak, kita tengok macam mana kita habiskan sari-sari dalam kehidupan kita. Berapa masa kita lena, berapa masa kita makan, berapa masa kita bersembang, berapa masa kita tengok Facebook, berapa masa kita kalut rumah tangga orang, berapa masa kita kalut urusan kehidupan orang lain, berapa masa kita duk fikir tentang masalah orang lain. Banyak masa yang bukan berhubung dengan diri kita, tetapi berhubung dengan orang lain. Tension, bukan tension pasal keluarga dia, bukan tension pasal anak bini dia, tension pasal anak bini orang lain. Kesakan. Kan? Ni sehari dua ni tak lalu nak makan nasi pasal apa? Tak boleh tengok muka anak ni lofa hak nombor 2. Dia kalut sungguhlah. Kan? Ha? Apatah lagi sekarang ni tuan-tuan. Sebab itu saya kata isu ni dia tak berhenti sat. Tajuk-tajuk ni tak berhenti sat. Kan? Pasal itu kita nak kena cerdik lah. Tak boleh dah jadi bodoh. Kena cerdik. Cerdik ni maksud apa? Kita tahu yang mana perlu untuk kita nak ambil berat, yang mana perlu untuk kita nak sibukkan diri kita, dan yang mana yang tak ada kaitan dengan kita, kita tak payah bersabuk lah. Boleh tuan-tuan? Itu tanda berkat. Yang kita punya urusan kehidupan pun tak selesai. Kita duk pergi kalut urusan orang, duk pergi sibuk urusan orang. Ini tanda tak berkat. Boleh tuan? Kan? Baik. Hadirin mukminin, kita sambung sikit syarahan hadis ni. Min husnil islamil mar'i, di antara tanda baiknya Islam seseorang itu, min jumlati mahasinil Islam al-insan wa kamali imanihi. Seseorang yang dikira sebagai Islamnya sempurna, imannya sempurna, imannya bagus, takwanya hebat, ialah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Kata Ibnu Rajab, tarkuhu ma la ya'nihi min qaulin aw fi'lin. Min qaulin wa fi'lin. Ibnu Rajab kata yang tak bermanfaat itu boleh jadi perkataan, artinya bila dia cakap benda-benda yang perlu saja, benda-benda yang penting, benda-benda yang berhubung dengan diri dia. Dia sikit-sikit bolehlah. Tapi kalau isu pasal itu tuan-tuan, ada pepatah menyebut orang hebat dia bercakap tentang idea apa dia nak buat. Orang yang cerdik, hebat, orang yang kata apa, inilah, dia bercakap tentang apa dia nak buat. Tapi orang yang lekeh ni, orang yang low class ni,
dia bercakap tentang orang, dia tak ada idea apa dia nak buat. Dia duk kira orang, dia duk bercakap tajuk orang lah. Sibuk urusan orang ni, tanda lekehnya iman. Tanda rendahnya Islam ni apabila dia sibuk dengan hal orang lain. Kan? Sibuk orang pergi bercuti tang mana, sibuk orang pergi makan tang mana, sibuk orang berkelahi lelaki bini, sibuk anak kawan tu, sibuk kawan ni. Dia kalut. Ha? Kita tanya JKK ke? Tak. Tok Imam? Tak. Ketua kampung? Tak. Lembaga Perancang dan Penduduk LPPKN? Tak. Jabatan Kebajikan Masyarakat? Tak. Lepas tu pasal apa? Ketua bahagian? Ketua cawangan? Tak. Kut-kutlah ke ketua cawangan ke apa ke, wakil rakyat lah. Tak, dia jawatan apa dia? Tak ada jawatan apa. Tapi kalut dia memanglah, dia dikenali sebagai mak kalut. Urusan orang lain. Kita ingat jabatan pendaftaran sebab semua dia tahu. Yang tahu dia kalah jabatan pendaftaran lah. Anak siapa tak ada pak dia tahu, anak siapa ada pak dia tahu, kawan kahwin mana. Jabatan agama pun dia, jabatan pendaftaran pun dia, jabatan mufti pun dia. Oh, sembang di kedai kopi lebih daripada jabatan kuasa patua. Oh, ni patua kok nu patua kok ni. Kan? Yang ni tuan-tuan tanda buruknya akhlak. Tanda buruknya iman. Ha? Kan? Dan ini satu perkara yang patut kita ambil perhatian. Baik. Sebab itu, untuk kita nak mengelakkan diri kita daripada terkeluar daripada orang yang baik Islamnya ini, maka sebagai jalan keluar, macam mana tuan-tuan dan saya nak pastikan kita tak termasuk dalam golongan orang yang sibuk dengan hal yang tak bermanfaat, menunjukkan Islam kita tu lekeh, lemahnya iman kita, maka perlunya ada satu sifat yang dikenali dengan nama zuhud. Zuhud, mesti dengar zuhud. Jadi ubat pada penyakit ni, penyakit kalut tak ketahuan hala ni, bersabuk tak tahuan tempat ni, ialah zuhud. Jadi tuan-tuan dengan saya kena ada penyakit zuhud ni. Zuhud ni apa? Zuhud ni ialah menyibukkan diri dengan perkara yang memberikan manfaat dan menjauhkan diri dari perkara yang tidak bermanfaat. Okey. Kalau tengok, kata Al-Imam Ahmad. Tuan-tuan tengok Imam Ahmad. Imam Ahmad kata zuhud itu ada 3 cara. Imam Ahmad kata zuhud ada 3 benda. Zuhud yang paling rendah, zuhud dia panggil zuhud awam, zuhud orang-orang biasa. Tuan-tuan ni takkan orang biasa kan, makam tinggi. Zuhud orang biasa ialah dia hanya meninggalkan perkara haram. Zuhud orang biasa dia tinggal perkara haram. Zuhud orang yang lebih, dia pertama orang awam, lepas tu orang yang kedua. Zuhud orang awam, benda haram saja dia tinggal. Tapi zuhud orang yang lebih tinggi, benda tu tak haram tapi tak bermanfaat, pun dia tak mau dah. Boleh beza. Satu benda haram ni memang dia tak buat lah. Sebab itu selalu orang tanya, awak haram? Kan? Pasal apa? Haram lah. Orang yang takwa ni, dia bukan setakat benda tu haram, benda tu halal pun, tapi kalau tak ada manfaat, dia tak ambil, dia tak bercakap, dia tak buat. Itu yang kata zuhud tu. Zuhud ni bukan pakai terkoyak. Zuhud ni bukan orang kata nampak selekeh tak. Zuhud ni ialah perasaan dia, benda ni contoh bersembang tak haram, tapi apa? Tapi tak ada manfaat. Bersembang benda yang tak ada manfaat, dia tak baca, dia tak sembang. Nampak? Lebih tinggi lagi, zuhud orang-orang yang arif billah.
Ibnu Qayyim kata, dia bukan sahaja meninggalkan perkara yang halal tetapi tidak ada manfaat, dia meninggalkan setiap perkara yang menyibukkan diri dia daripada Allah. Maksudnya benda yang tak bagi pahala dia tak buat. Benda yang tak ada pahala dia memang tak akan masuk campur. Tuan-tuan boleh faham? Sebab di dalam Al-Quran Allah kerap bersumpah dengan masa. Jadi sebab itu orang beriman ni dia sangat sensitif soal masa. Dia bukanlah tak boleh langsung nak kata berseronok, berhibur ni, tapi dia sangat sensitif. Apatah lagi tuan-tuan tengok sehari dua ni kita dikejutkan dengan berita-berita kematian mengejut. Kan? Seperti yang berlaku kepada almarhum bekas menteri kan, yang meninggal kemarin juga secara tiba-tiba, rebah, dikejarkan ke hospital dan Allah mentakdirkan dia meninggal. Cuma bila kita baca di dalam Facebook, baca tentang komen-komen pujian-pujian manusia kepada dia, pujian-pujian yang baik. Dalam hadis Nabi kata, sesiapa yang disaksikan oleh 3 orang bahawa dia orang yang baik ketika hidup, maka sedialah tempatnya di syurga. Wajib. Pernah satu jenazah lalu di hadapan Nabi, ada orang memuji dia seorang yang baik, orang puji jenazah tu baik depan Nabi. Nabi kata wajib. Wajib. Ada sahabat tanya, kenapa Rasulullah? Kenapa engkau kata wajib? Nabi kata, sesiapa yang dipuji, disebut, disaksikan kebaikan diri dia oleh manusia, Allah akan menyediakan tempatnya di syurga. Kerana malaikat saksi di langit, kita saksi di bumi. Kita pun bila tengok orang komen, orang puji benda yang baik, kita berharap bila kita mati nanti ada di kalangan orang-orang yang saleh puji kita. Orang sebut tentang jenazah kita, dia ni orang saleh, dia ni orang salat, dia ni orang yang mudah berkira, dia ni orang yang pemurah. 3 orang cukup. Dan pujian mereka itu pujian yang bukan dibuat-buat, memang betul. Allah ambil kira tu, penyaksian kita tu. Antum syuhada, kamu adalah saksi Allah di muka bumi. Bukan yang jenis saksi bayak ni. Apa kata dia baik, apa kata dia baik, baik apa? Kan? Jumaat pun tak kelih. Kan? Dia kira baik tu lah. Pasal apa baik? Pasal dapat RM10, RM15 semayang tadi. Yang ni kita tak mau. Kan? Dan tuan-tuan, sebelum jenazah yang baik tu lalu, dalam hadis tu kata ada jenazah yang buruk, yang jahat. Lalu orang kata pula jahat. Tu yang para ulama bincang tu, bukan kita tak boleh kata ke kat mayat. Bukan kita tak boleh bercakap benda buruk ke kepada mayat. Tapi pasal apa adalah hadis ni dia sebut benda buruk? Ada sebahagian tafsir kata sebut umum. Siapa pun tak tahu. Macam kita sebutlah, tuan-tuan, ada di kampung saya seorang lelaki, dia ni tak rajin semayang di masjid, dia ni semayang pun balok liat, bila dia mati jadi macam ni. Cerita umum tak apa. Walaupun kita sebut tu benda buruk, tak sebut khusus nama dia. Tak bolehlah kita sebut, kenapa Pak Mat duk kampung warna-warni ni, nak cerita sikit, itu mati Allah. Tak bolehlah macam tu. Tapi kalau umum tak apa. Jadi dia pun lalu, dia pun kata dia ni teruk apa. Nabi kata wajib, wajib. Nabi kata siapa yang disaksikan keburukan oleh manusia, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Ini tuan-tuan hadirin mukminin. Baik. Jadi tuan-tuan, Ibnul Qayyim menyebut, dia kata apa? Zuhud. Tuan-tuan semua nak kena jadi zuhud. Zuhud. Orang yang zuhud ni dia panggil zahid. Zuhud, zahid. Orang yang zuhud. Zuhud ialah meninggalkan sesuatu yang tidak mempunyai manfaat untuk akhirat. Yang tu zuhud. Maksudnya benda ni dapat pahala, benda ni boleh pahala, benda ni kalau buat masuk syurga, benda ni kalau buat Tuhan suka. Soalan-soalan macam tu.
Kalau benda tu dapat pahala, boleh masuk syurga, Tuhan suka, dapat apa dirahmat, dia buat. Tuan-tuan, kadang-kadang benda tu tak salah, tapi benda tu juga tak ada manfaat. Macam-macam, banyaklah contoh kalau kita boleh buat, kan? Macam baru ni, apa? Saya tak tahulah, kan? Ada anugerah hiburan, anugerah tentang industri hiburan, kan? Siapa yang glamour, siapa yang tak glamour, kan? Bagi kita orang beriman, itu bukan tajuk kita, itu bukan benda yang kita patut sibukkan. Itu termasuk layak ni. Ada tuan-tuan tengok? Takkan abang kan? Sejam, 2 jam langut dapat apa? Boleh apa? Boleh syok? La yanfa'. Tak ada manfaat. Sejam, 2 jam habis untuk melihat benda-benda yang tak bertambah iman, tak bertambah ilmu. Berkelahi pula kat bawah. Macam mana dia boleh menang? Aku tak undi dia pun. Dia tak popular pun. Orang kampung aku tak kenal pun. Macam mana dia? La ilaha illallah. Hang pula duk berkelahi kat bawah. Ni tuan-tuan tengok, kita sehari dua ni alhamdulillah negeri kita tak pilihan raya, tapi tuan-tuan tengok di negeri-negeri lain yang pilihan raya, kan? Kita dengar dia bersembang di kedai kopi, kita kata, calon kawasan mana? Dah. Ui, tapi gaya sembang macam jadi calon. Kan? Ini mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, bolehlah nak bersembang sikit-sikit. Dia tuan-tuan, dalam hidup kita ni, dia umpama garam. Garam ni dia kalau tak ada langsung pun taklah sedap, kan? Tapi kalau terlebih, mana bagus? Tawak ke terlebih masin? Mana? Tawak ke terlebih masin? Tak tahulah, saya duk tengok orang duk masak, dia kata tak apa lah, kalau tawak tak apa, tapi kalau terlebih masin, cowok jahanam buang. Kan, dalam hidup kita. Dan tuan-tuan, saya ingat diri kita pun semakin matang. Budak-budak ni depa main banyak, tak apalah, pasal depa memang budak-budak. Tapi bila tuan-tuan meningkat usia, takkan nak main sama banyak dengan budak-budak. Main banyak kan? Orang tua-tua takkan nak main banyak-banyak. Orang tua-tua tuan-tuan, main pangkat tuan-tuan, dah banyak dah yang dah dikurangkan. Bolehlah pergi berjalan sekali-sekala, kan? Nak main bola sekali-sekala, nak menyembang sekali-sekala. Mai peringkat kita ni kena muhasabah banyak ni, kan? Saya tengok tuan-tuan sedih lah. Dah main 60, 70 grup, punya banyak grup. Ni pun satu lagi juga fitnah ni. Saya ingat 2-3 grup sudah. Grup masjid nak tahu apa-apa aktiviti, grup apa kuliah pengajian, grup anak beranak, sudah lah. Ni macam-macam grup, duk habaq grup nu, grup ni, grup nu, grup ni. Kadang-kadang tuan-tuan merepek ya. Satu berita 10 grup kongsi duk baca itu. Ni ada dah ni tadi ni. Ni baca dah ni, dia ni share dah ni. Sampai WhatsApp pun tengok. Mebay dengan tuan-tuan. Hak mana duk forward banyak kali dah, dia tak bagi forward dah. Dia dah cukup. Orang lain hantar dah, hantar duk hantar. Bahasa mudah dia kata begitu lah. Dia sibuk duk kalau urusan ni. Kan? Sudah anak beranak, pasal pentinglah keluarga sudah. Yang lain tuan-tuan, pasal tu ni satu fitnah juga. Hadirin mukminin mukminat. Baik. Sambung sikit. Kata Al-Hasan Al-Basri, kata Al-Hasan Al-Basri, zuhud ialah melihat orang lain lebih baik dan melihat diri kita lebih buruk daripada orang lain. Itu juga zuhud. Maknanya zuhud ni bila dia tengok orang lain, dia rasa orang lain lebih. Maksudnya ibadat dia lebih, baca Quran dia lebih, semayang dia lebih, puasa dia lebih, dia berasa kurang. Jadi dia tak ada sibuk nak benda-benda yang lain, dia kalut nak perbanyak ibadat dia. Itu yang kata Al-Hasan Al-Basri. Kemudian hadirin mukminin, zuhud juga ialah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat
perkataan-perkataan kosong, melihat benda-benda yang tidak memberikan manfaat, ataupun pertemuan-pertemuan yang tidak memberikan faedah, semuanya dielakkan demi untuk mengisi masa dengan ibadat. Itu yang dikatakan zuhud. Dan saya nak bagi contoh satu hadis yang saya janji dengan tuan-tuan. Mari kita dengar. Ni tuan-tuan semua nak jaga supaya apa dia? Supaya tak jadi Islam yang buruk. Dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih Bukhari. Nabi kata, anna rajulan kana ya'kulu aklan kathiran fa aslama fa kana ya'kulu aklan qalila fa dhukira dhalika lin nabi. Abu Hurairah kata, dulu ada seorang lelaki sebelum dia masuk Islam, dia kerja duk makan tak berhenti. Aklan kathira. Ni masa dia belum Islam. Kata Abu Hurairah, setelah dia masuk Islam, dia makan sikit. Kalau dulu 6 kali, 7 kali, lepas masuk Islam 2 kali. Pagi sekali, petang sekali. Orang cerita perangai dia ni kepada Nabi. Ya Rasulullah, lelaki ni dulu masa dia kafir, makan tak berhenti sat. Kira 24 jam duk ingat nak makan ya, kan? Kira letak kacang lah tepi katil tu bila nak pepok, kan? Duk ikut makan ya. Masa makan, telefon dia pun duk mana? Kedai makan. Pagi kedai makan, petang kedai makan, malam kedai makan, kedai makan. Mai orang tanya, hang tu piduk tukang tidur tu, kan? Fa dzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi kata apa? Tapi lepas dia masuk Islam, dia kurang dah makan. Sehari berapa kali ya? Sekali 2 kali ya. Nabi kata, innal mu'min, orang-orang beriman, ya'kulu fi mi'a wahid. Orang beriman makan daripada satu usus. Wal kafir, orang kafir, ya'kulu fi sab'ati a'ma, fi sab'ati am'a. Nabi kata orang beriman makan satu usus, satu perut. Orang kafir makan dari 7 perut. Hadis Bukhari. Agak-agak tuan-tuan, apa maksud 7 perut? Sekejap saya terang sikit. Masuk kan? Saya dengar bunyi azan. Azan tu. Sekejap lagi kita tengok apa maksud yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Wallahu taala a'lam. Baik tuan-tuan. Kata al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia kata hadis ini, hadis yang kata orang beriman makan satu perut, orang kafir makan 7 perut. Maksud dia apa? Kata Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar mensyarahkan hadis ini dalam sahih, dalam Fathul Bari, dia kata hadis ni kita boleh faham maksudnya tabiat, perangai, sifat, ciri-ciri orang beriman yang betul-betul dia beriman. Dia tidak menghabiskan masanya, tenaganya untuk makan semata-mata. Bukan makan tu yang menjadi tujuan dia. Makan, kalau bacalah hadis, Nabi kata kita makan ni untuk apa? Orang beriman dia makan untuk menegakkan tulang belakang. Orang beriman ni dia makan beda nak bagi ada tenaga untuk menegakkan tulang belakang. Kita makan sampai patah tulang belakang. Bukanlah tak boleh kan, tapi dia maksudnya Islam yang tidak sempurna. Sebaliknya orang kafir memang hidupnya untuk makan. Pasal itu depa memang cari cari duit untuk makan. Pasal itu depa memang berpoya-poya betul untuk makan. Tapi orang beriman ni tengok ada adabnya. Baik.
So boleh jadi kalau kita ni nak menjadi orang beriman yang baik Islamnya, kita makan satu perut. Kalau kita kan, boleh tuan. Dan makan makanan yang, tuan-tuan hadirin mukminin, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, ada dalam Syu'abul Iman, Abu Ishaq Al-Khawwas dia kata, innallaha yuhibbu thalathah wa yubghidu thalathah. Tuhan sayang, cinta tiga benda. Wa yubghidu, abghadha yubghidu, Tuhan benci tiga benda. Apa yang Tuhan sayang? Fa amma ma yuhibbu, Tuhan mencintai tiga benda. Kita cinta pada tiga benda ni jugalah. Pertama, qillatul akl, Tuhan suka sedikit makan. Qillatun naum, sedikit tidur. Wa qillatul kalam, sikit makan, sikit tidur, sedikit bercakap. Dan Tuhan benci tiga benda. Kathratul kalam, cakap banyak. Kathratul akal, makan banyak. Kathratun naum, tidur banyak. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Dan tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok juga dalam sunnah Nabi, Al-Imam Tirmizi meletakkan suatu bab di dalam Riyadhus Salihin, bab makruh bercakap selepas salat Isya. Ada hadis tu, Nabi membenci bercakap-cakap selepas Isya. Ada hadis yang diriwayatkan yang mana Al-Imam Nawawi masukkan hadis itu, dia ada satu tajuk. Pasal apa? Kerana Nabi punya style, dia akan tidur awal. Dia lepas berang Isyak, dia tak bercakap dah, dia tak bersembang dah, kan? Dia akan tidur, dia akan bangun awal. Itu sunnah. Al-Imam Nawawi kata makruh, dibenci untuk kita bercakap kerana itu boleh mengganggu kita punya bangun. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, akhirlah sudah apa yang kita nak huraikan daripada kuliah yang lepas tentang sikap zuhud yang sepatutnya ada pada kita semua. Bukanlah agama ni haramkan terus, tapi tuan-tuan sebagai orang Islam, masa dia sangat berharga. Okey? Jadi mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan semua, dan kita memperelokkanlah. Mungkin dulu kita kurang elok, kurang baik, kurang sempurna Islam kita, kita perelok setakat mana yang kita mampu. Kurangkan makan, kurangkan tidur, kurangkan bersembang kosong, kurangkan benda-benda lara. Tuan-tuan membaca dalam Quran, qad aflahamal mu'minun, berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa dia? Anil lagwi mu'ridun, daripada perkara yang lara dia berpaling. Orang beriman yang berjaya ni perkara lara dia berpaling. Kadang sehari daripada pagi sampai ke petang duk layan TikTok. Ni pun satu benda yang merepek juga. TikTok kalau hak yang kuliah-kuliah tu baguslah. Ni TikTok, oh tuan-tuan, masya-Allah. Kan? Jadi cukup sekali itu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya yang bercakap dan tuan-tuan yang mendengar. Saya sudahi dengan saya memohon ampun. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan biarlah bertambah usia kita, bertambah baik Islam dan iman kita. Kerana bertambah usia kita menunjukkan semakin hampir dan dekat dengan ajal kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.